علمي ورزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sambung kitab Sulam Musbiyan, muka surat 88. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, masuk waktu. Jadi kita dah habis perbincangan tentang masalah najis. Jadi kita masuk syarat sah yang baru pula, iaitulah tentang masuk waktu. Jadi dia kata apa? Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat yang kelimanya daripada 9 syarat bagi sah sembahyang itu, mengetahui akan masuk waktunya sembahyang. Jadi kita masuk syarat sah yang kelima. Kita ni ada 9 syarat sah sembahyang. Syarat sah yang pertama Islam, yang kedua aqil, berakal. Lepas tu suci daripada hadas. Lepas tu suci daripada najis. Ini yang kelima. Yang kelima masuk waktu, mengetahui akan masuk waktu. Jadi syarat sah yang pertama dulu muka surat berapa saya pun tak ingat lah. Dah lari ni muka surat 20 lebih kot. Boleh cek balik lah. Daripada muka surat syarat wajib 20. 20 syarat wajib. Dia ke depan iaitu syarat wajib. Muka surat 20 syarat wajib. Dia syarat sah 24. 24. Ni muka surat 88 lah. Padahal lah tak ingat pun lah. Lari dia tu jauh sangat lah. Nak sampai sini ni macam-macam rintangan lah. Jadi dia lupa macam-macam lah. Jadi tengok, bermula syarat yang kelimanya daripada 9 syarat bagi sah sembahyang itu, mengetahui akan masuk waktu. Lebih dahulu kita kena tahu kata sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni dia sembahyang yang mempunyai waktu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang di atas orang yang beriman, ni wajib atas orang yang beriman, akan sebagai kewajipan yang diwaktukan. Jadi dia ada waktu-waktu dia. Kita waktu sembahyang bincang tak lagi, tak ingat dah. Tapi ke depan nanti kalau tak bincang, kita rasa ada tempat perbincangan dia lah. Cuma nak abang kata sembahyang fardu ni sembahyang yang diwaktukan, ada waktu-waktu dia. Dia ada sembahyang, kalau sembahyang sunat ni dia pecah kepada 3. Dia ada yang ada waktu, dia ada yang mempunyai sebab, dan dia ada yang tak ada waktu, tak ada sebab. Dia ada 3 jenis tu. Ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Contoh dia kita kata qabliyah, ba'diyah, rawatib lah. Ada sembahyang sunat ni yang mempunyai sebab. Contoh dia sembahyang sunat gerhana, kusuf dan juga khusuf. Kusuf gerhana matahari, khusuf tu gerhana bulan. Hal ni dia kira sebab. Jadi dapat sebab sembahyang lah. Tak dapat sebab tak payah sembahyang. Dia ada sembahyang sunat yang tak ada waktu. Waktu tak ada, sebab pun tak ada. Sembahyang sunat mutlak.
Dia tak ada waktu dan dia juga tak ada sebab. Nah, rasa rajin semayang, penyegan tak payah. Macam itulah. Dia mudah aja. Nah, mudah. Dia tak ada pening. Jadi cuma kat sini ni dia lebih kepada semayang yang mempunyai waktu ni, semayang semayang fardu ni kita nak bincang. Dia kata apa? Bermula syarat yang kelimanya daripada 9 syarat bagi sah semayang itu mengetahui akan masuk waktunya. Mengetahui kat sini dengan mana yakin. Nah, kena buh dulu tuan tu. Nah, mengetahui ini maksud dia yakin. Yakin masuk waktu. Nak yakin ke mana? Kita tengok sendiri ya. Kita kata kalau waktu zuhur tu dengan tergelincirnya matahari. Kita tengok sendiri tergelincir matahari tu. Tengok lagu mana? Tengok bayang. Nah, waktu waktu matahari naik, bayang dia akan menghala ke arah matahari jatuh. Jadi bila gelincirnya matahari, bayang tu dia akan tembak pergi belah matahari naik balik. Dia akan tembak pergi belah matahari naik. Ketika tu gelincirnya matahari. Jadi bila kita tengok sendiri, maksudnya kita yakinlah benda tu. Masuknya waktu subuh dengan fajar shadiq. Nah, fajar shadiq. Jadi kita tengok sendiri fajar tu. Dengan mata kita fajar dah keluar dah. Maka ketika tu masuklah waktu subuh. Habis waktu subuh dengan naiknya matahari. Kita tengok sendiri matahari naik tu. Habislah waktu subuh. Jadi kalau tengok sendiri macam tu, nama dia yakin. Dia yakin. Sekali kita akan bahaslah macam mana nak sampai peringkat yakin tu. Boleh dengan tengok. Tengok ni settle lah. Ataupun kita dengar khabar orang yang kepercayaan. Orang yang boleh percaya. Nah, dia mahbang atau waktu masuk dah. Boleh pakai yakin tu. Yakin. Jadi yang pertama yang kita nak kat sini, mengetahui kat sini, mengetahui dengan mana yakin masuk waktunya, waktu semayang. Atau ni litanwi' ni nak memperbagaikan. Nak memperbagaikan. Boleh kita yakin ataupun kalau tak yakin pun zon. Boleh tak? Zon. Zon ni mana? Kuat sengka. Zon kat sini kuat sengka. Kuat sengka tu kita kena tambah sikit serta ada dalil. Dia kena ada dalil. Zon ni dia kena ada dalil. Dia kena ada bukti menunjukkan waktu dah masuk. Sebab tu dia kata apa? Zon tu masuk waktunya waktu sembahyang. Zon tu dengan ijtihad. Nah, dia mesti kena ada ijtihad. Ijtihad ni maksudnya bersungguh-sungguh mencari dalil masuknya waktu. Gitu. Nah, bersungguh-sungguh mencari dalil masuknya waktu, cari bukti. Kita tak boleh nak tengok matahari. Nah, matahari terbenam. Tempat kita ni lindung. Nah, tak payah sunset lah. Nah, tak boleh tengok. Piduk lah kok belah Sungai Baru ke Kuala Perlis, dia lindung dengan bukit. Memang kita tak boleh nampak matahari itu terbenam. Sabah tak apa lah. Nah, pantai Sabah tu kita duduk tepi pantai tu. Pantai apa saya pun tak ingat lah. Tapi kita boleh tengok betul matahari terbenam tu. Nampak dia terbenam tu. Hak tu tak apalah tempat yang tak ada lindung. Macam tempat kita ni lindung. Tak boleh nak tengok betul matahari terbenam. Maka kita perlukan kepada ijtihad. Kita tak boleh dapat. Yakin tu tak boleh dapat. Tapi kita boleh zon. Tapi kena ada ijtihad. Berijtihad ni kita sungguh-sungguh mencari bukti, mencari dalil, mengatakan waktu sembahyang tu dah masuk. Gunalah alat apa pun yang kita mampu untuk guna. Lah ni handset ni lah. Tu paling mudah kali. Nak tekan tu senang Google tu. Lagi dah mak. Habis yang tu. Jadi dia kata zon tu dengan ijtihad. Nah, ijtihad.
Mana ijtihad tu pula pada suatu yang menunjuk. Nah, suatu yang menunjuk yang boleh jadi panduan atas masuk waktu. Jadi benda tu boleh jadi panduan kita kata waktu dah masuk. Contoh kita ni, rumah kita dekat dengan jalan kereta api lah. Jadi tiap-tiap kali kereta api lalu, Zuhur dah masuk. Tiap-tiap kali macam tu. Jadi kita pakai kereta api tu ijtihad. Dia lalu, Zuhur masuk. Boleh tak ada masalah apa. Ni orang panggil ijtihad dengan sesuatu yang menunjukkan kata waktu dah masuk. Dia jadi panduan kat kita kata waktu Zuhur dah masuk. Itu. Kita pakai ayam. Ayam ni tiap-tiap kali dia kokok mesti subuh. Betul. Jadi dia kokok, kita bangkit main subuh. Jadi waktu subuh dah masuk dah. Jadi kita pakai panduan dia. Tapi kita dah test lah benda tu, kita dah test dah. Kita dah cuba dah. Kalaulah dia gelong, sari tu gelong, betul kena test balik lah. Dia kokok awal itu, kawan nak mati dah. Jadi dia kokok siap lah kat tuan dia tu. Pukul 4 pagi kokok dah. Yang kita bangkit main subuh pukul 4 pagi. Jadi nak abang kata kita pakai sesuatu yang menunjukkan, yang boleh tunjuk kata waktu dah masuk. Boleh, tak ada masalah apa. Atau ia seorang tu taklid. Taklid ni mengikut akan orang yang mujtahid. Ni pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga, dia ikut orang yang mujtahid, orang yang ijtihad. Tapi hak ni kena kait lah. Jika tak mampu ijtihad sendiri ni, dia tak mampu nak ijtihad sendiri, ikut mujtahid. Ikut mujtahid. Jadi orang yang mujtahid ni orang yang ijtihad, orang yang cari, bersungguh-sungguh mencari bukti waktu dah masuk. Ikut orang tu. Ikut orang tu. Mujtahid mana? Masuk waktunya semayang. Dia ikut orang ijtihad. Sekali kita akan tengok perbahasan ni. Cuma kita faham daripada yang disebut secara ringkas 3 baris ni, yang kata masuk waktu ni dia terpecah kepada 3 lah. Satu, mengetahui masuk waktu, yakin. Yang kedua, zon serta dengan ijtihad. Hal nombor 3, zon juga, tapi zon tu serta dengan taklid. Jadi dia ada 3 jenis tu. Dia gitu aja. Kalau kita tak yakin, zon ni zon dengan kita ijtihad kalau mampu ijtihad, ataupun zon dengan kita taklid pun tak apa. Taklid ni mengikut, kita ikut orang yang ijtihad pun boleh. Jadi dia ada 3 jenis tu. Habis hang tu. Tengok dia kata apa? Maka mengetahui masuk waktu itu 3 martabat. Maka mengetahui. Ni dia nak buat kesimpulan lah daripada apa yang dia sebut secara ringkas tak saat ni, 3 baris tu. Dia nak buat kesimpulan balik. Maka mengetahui masuk waktu itu 3 martabat, 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat untuk mengetahui masuk waktu ni. Yang mana kita kena ada mana-mana satu daripada 3 ni. Kalau kita tak ada diri kita mana-mana satu daripada 3 ni, kita main semayang terus ikut dan gitu ya, maka tak sah semayang kita. Sebab apa? Sebab tak ada syarat sah. Syarat sah tak ada. Mana syarat sah? Masuk waktu tu tak ada. Jadi dia kena bagi ada syarat sah tu. Ya. Ada waktu-waktu lah khilaf ada khilaf. Dia lama. Khilaf macam mana? Waktu-waktu contoh solat. Mana-mana solat lah. Dia ada solat yang khilaf ulama tentang waktu tu. Di antaranya Imam Syafi'i sendiri pun dalam waktu habis waktu maghrib. Pendapat dia yang qadim lain, pendapat yang jadi lain. Kalau pendapat jadi ni, Imam Syafi'i kata waktu maghrib ni dengan kita
ambil kira perbuatan kita untuk semayang. Nah, apa benda yang kita kena buat? Kita bersuci, kita memakai pakaian ke apakah, lepas tu kita pergi semayang. Kira-kira lama mana kita buat perbuatan untuk semayang tu? Kalau kata 20 minit, okey, 20 minit je maghrib. Tu waktu bagi maghrib. Tapi qaul qadim Imam Syafi'i kata dak. Nah, lagi mana tak masuk Isya, ada maghrib lah. Masuk Isya mana? Masuk Isya dengan hilangnya fajar yang merah. Nah, bukan fajar, hilangnya kita kata cahaya merah lah. Mega merah tu. Nah, mega merah dekat langit tu hilang. Bila hilang cahaya merah tu, ketika tu masuklah waktu Isya, habis maghrib. Lagi mana tak masuk Isya, lagi tu maghrib. Nah, yang kita pakai qaul mana? Qaul qadim. Nah, qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Nah, pendapat Imam Syafi'i di Iraq dulu. Hak tu yang kita pakai. Nah, untuk puasa waktu maghrib. Jadi, waktu ni sebenarnya ada khilaf. Kalau kita terbang pergi mazhab lain pun lagi ada khilaf lah. Nah, mazhab Hanafi, Isya dia masuk dengan hilangnya mega yang berwarna putih dekat langit tu. Bukan kata merah, putih kena hilang. Dia akan hilang merah dulu, cahaya merah tu hilang, lepas tu baru hilang putih. Mazhab Hanafi dia tak kira dengan hilang merah. Kita kira hilang merah masuklah Isya. Dia tak hilang merah tak masuk lagi Isya. Kena hilang hak putih baru masuk Isya. Sebab tu mazhab Hanafi Isya dia lewat sikit. Maka kita pun mazhab Syafi'i ini sunat takhirkan Isya tu, sunat lewatkan sikit Isya tu. Nah, sebab nak raih pendapat mereka tu lah. Sebab tu saya dia mengajar maghrib ni lajak lagi. Ada hujah tu. Nah, tapi orang nak buat muka. Nah, masuk waktu daripada buat tengok bila nak monti ustaz ni, bila nak monti. Nah, kita nak ambil hak afdal mayang tu. Sabar tak? Mayang. Tak mana. Jadi hak tu khilaf biasalah. Nah, khilaf. Dia kata pertama daripada tiga tu mengetahui masuk waktu. Mengetahui ni yakin. Macam tadi. Yakin masuk waktu. Nak mengetahui tu, nak yakin tu lagu mana? Dengan melihat sendirinya. Dia tengok sendiri. Dia tengok sendiri waktu dah masuk. Nah, tengok tu lah kalau masuk maghrib dengan terbenam matahari. Dia tengok sendiri matahari terbenam. Kalau masuk Isya dengan hilangnya cahaya yang warna merah tu, mega merah tu dah hilang dah. Dia tengok sendiri benda tu dengan mata dia. Maka tu dikira sebagai yakin. Yakin masuk waktu. Dah yakin. Atau atas dekat melihat, nak memperbagaikan lagi, yakin ni juga mana? Dengan khabar orang yang kepercayaan, orang yang boleh percaya, dia adil. Dia boleh percaya. Nah, dia tak bohong ni, dia ni memang tak bohong. Nah, orang yang kepercayaan mana? Yang melihat masuk waktu. Dia dah tengok dah waktu masuk. Dia abang kita. Dan dia ni memang boleh percaya lah. Nah, tak ada orang kata dia ni kaki bohong ke apa tak. Jadi boleh harap. Maka kita pakai perkataan dia tu, boleh dapat yakin dah. Nah, kita dengar khabar orang yang kepercayaan. Habis. Atau mendengar bang, ni azan. Ataupun kita dengar bang, dengar azan. Azan apa? Orang yang mengetahui masuk waktu. Orang yang tahu masuk waktu pun boleh dapat peringkat yakin. Bila tu mendengar bang tu pada waktu cuaca. Apa cuaca? Cuaca ni maksud dia cerah. Waktu tu waktu cerah. Bukan waktu yang mendung, bukan. Kalau waktu mendung, dia sendiri tak boleh dapat keyakinan untuk masuknya waktu. Dia nak dapat macam mana waktu tu dengan awan hujan apa semua, lindung matahari. Macam mana dia boleh dapat keyakinan kata waktu dah masuk? Tak boleh. Kecuali dia setakat ijtihad je. Dia pun ijtihad. Jadi yang kata dengar orang bang ni waktu ketika tu cerah. Cerah.
Jadi bila cerah, dia pun yakin masuk waktu dengan dia tengok bayang apa semua, kita percaya kat dia. Tu masuk dalam kata yakin juga. Nah, masuk dalam kata yakin juga. Tapi kalau waktu tu pokok hujan apa, dia pun setakat ijtihad, maka kalau kita ikut dia, kita dimasukkan dalam golongan yang ketiga, orang yang taklid. Dia bukan masuk dalam golongan yakin tak. Sebab orang yang kita ikut pun, dia pun tak yakin. Nah, dia bukan yakin. Dia sendiri pun ijtihad sebab hari itu mendung. Nak mendung. Begitu. Boleh faham dah? Habis. Atau melihat jam yang betul, jam yang tepat. Ni payah. Nak dapat jam betul ni payah agak ni. Nah, kena bateri lemah sikit piak lah jam tu. Nah, tapi kalau boleh dapat jam yang betul, nah hak tu dikira sebagai yakin. Kalau boleh lah. Habis hang tu. Dan martabat yang keduanya zon. Martabat yang keduanya zon. Zon ni sengka. Dan dia sengka yang kuat. Mana sengka kata apa tak? Masuk waktu. Nah, zon masuk waktu dengan ijtihad. Nah, dia ijtihad, dia bersungguh-sungguh mencari dalil kata waktu dah masuk. Ni pun boleh. Nah, kalau tempat kita payah sangat nak dapat keyakinan tu, kita ijtihad. Boleh zon. Nah, zon. Zon ni dia bawah sikit pada yakin lah. Nah, bawah sikit. Jadi kita zon kata masuk waktu dengan ijtihad. Dia kata apa? Mengambil dalil. Ni ijtihad ni tafsir bagi ijtihad tu lah. Mengambil dalil, mengambil pengecam pada suatu yang menunjukkan atas masuk waktu. Kita ambil dalil, ambil bukti pada benda-benda yang boleh tunjuk kat kita ni kata waktu dah masuk. Misalnya seperti baca Quran, boleh. Kita lepas maghrib, kita akan baca Quran satu juzuk. Kita test dah. Sejuzuk masuk Isyak. Jadi kita pakai dengan sejuzuk kita lah. Nah, kita baca Quran sejuzuk, habis sejuzuk, kita tahu dah insya masuk dah. Nah, ni kata zon dengan bacaan kita. Ni bacaan kita ni dikira sesuatu yang menunjuk dah masuk waktu. Nah, masuk waktu insya. Tu contoh lah, contoh macam tu lah. Atau wirid pun boleh. Nah, wirid. Kita ada wirid-wirid, amalan-amalan yang kita duk buat. Lepas daripada sembahyang maghrib, kita akan wirid. Banyak-banyak ni. Nah, kita ada zikir. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah lagi. Hu. Ikut zikir lah. Nah, jadi dia ada bilangan-bilangan yang kita dah tetap dah. Lepas tu, habis tu kita test dah memang masuk Isyak. Kita dah buat masuk Isyak. Jadi kita pakai dengan zikir kita tu. Hak zikir kita nak buat tu, habis zikir tu automatik insya pun masuk. Masuk tu dengan zon kita lah. Ijtihad kita kata insya dah masuk, menunjuk apa benda yang menunjukkan kata waktu dah masuk, zikir kita yang kita buat tu pun boleh, tak ada masalah apa. Nampak tak? Tu. Wahabi marah dia tengok apa zikir apa pula tu. Nah, puak tu dia tak mau dengan zikir-zikir ni. Zikir-zikir apa tu lah. Hu dia tak mau lah. Biar pergi ke dewa lah tu. Nah, dia duk ingat zikir hu tu. Suruh dia pergi cari tak masjid mana. Boleh satu masjid dah lah. Hak main zikir hu ni. Nah, kita tak ada banyak lah. Minta satu dah lah. Kut belah Kedah. Tapi jauh sangat. Hak negeri yang dekat sikit dengan polis. Nah, pergi cari belah Kedah ni. Kau ada yang ada masjid tu lepas mayang maghrib lah. Hu tak ada kot. Nah, hak tu khusus untuk geng-geng tarekat yang tertentu je pun. Tapi depa perbesarkan macam kita duk beramai banyak ni macam tu. Nah, depa ni tak tahulah. Mungkin depa menganggapkan kita bodoh. Nah, kita ni tak erti apa. Tok guru kita ni tak erti dalil. Nah, depa saja yang erti dalil. Mungkin anggapan depa macam tu kot. Tu yang depa risau sangat tu. Padahal belah Kedah belum urut tok guru ni. Bepilah. Nah, dia Wahabi, dia tetap Wahabi lah. Nah. Lagi dia kata lagi. Jadi seperti baca Quran atau wirid. Kita ukur dengan wirid kita boleh, tak ada masalah apa.
Ataupun kita kata jahit kain. Boleh juga. Selalu kita akan jahit banyak ni, masuk dah waktu mayang. Maka kita ukak dengan kerja jahit kain kita. Pun boleh. Kita lah ni kuliah maghrib lah. Habis kuliah maghrib Isya lah. Pening apa. Nak ukak apa lagi lah. Atau dengan suara binatang lah ni. Suara binatang. Ayam kokok, anjing kan. Suara cicak. Kalau boleh pakai lah. Kita test dah cicak ni. Masuklah mak-mak lah. Memang dia masuk waktu ya, dia bunyi. Suara apa-apa suara binatang lah. Dulu ingat dulu masa saya sewa rumah kat Pah tu, jiran saya Cina. Dia bela anjing. Tiap-tiap kali waktu semayang masuk, anjing mesti bunyi. Sama orang azan dia pun bunyi. Dia ada mesti ya, tiap-tiap kali macam tu. Saya duk test tengok, sakar anjing ni. Tapi lah dia anjing lah. Bukanlah kita bila sebut anjing ni nak kena musuh dengan anjing, tak payah. Tak payah. Jangan duk risau kan. Orang kita ni dia risau tu dengan anjing ni. Benda tu najis. Tak payah duk main dengan dia lah. Lepas tu jangan duk bunuh dia. Kecuali kalau anjing tu anjing gila kan, tu memang syarak tuntut bunuh lah. Semua mudarat kita balik. Main duk tokak kita kan masalah ni. Jadi kalau dia tak gila apa, biar fikir dia lah. Orang kita kalau anjing dia kira bunuh tu. Anjing saja dia kira nak lawan tu. Baik-baik lah. Benda najis cuci ya. Kalau benda tu main kena kita, cuci ya. Hak tu je. Tak payah lorak pun. Tapi kalau banyak sangat pun lorak ke, tak larat cuci kita pun. Bukan mudah nak cuci. Letih kat kita. Banyak-banyak ni. Jadi dia kata suara binatang. Tak apa. Suara binatang boleh. Atau lain-lainnya, lain-lain lagi lah. Mana? Tengok. Yang kata yang sudah biasa, yang ni kita kena buat sifat bagi suatu tu. Suatu yang menunjuk atas masuk waktu, suatu tu yang sudah biasa cuba. Kita biasa test lah benda tu. Memang test lah, memang masuk waktu dengan habis kerja tu. Habis kerja tu masuk waktu. Kita test dah. Serta amat-amati akan dia akan suatu tu. Kita dah amat-amati. Maksudnya kita perhati secara halus lah. Tu amati. Kita dah perhati halusi dah. Memang habis hak ni waktu masuk. Boleh pakai dengan perkara tu untuk menunjukkan waktu dah masuk. Boleh. Tak ada masalah apa. Habis hak tu. Hak tu martabat yang keduanya. Dan martabat yang ketiganya last sekali, dengan taklid. Dengan taklid. Dia asal dia zan masuk waktu dengan taklid. Dia asal tu. Kalau ayat penuh dia lah. Ayat penuh dia zan masuk waktu, zan juga, tapi zan tu dengan taklid. Dengan taklid. Taklid ni apa dia taklid? Tu dia tafsir ikut. Taklid ni kita ikut. Ikut siapa? Orang yang mujtahid. Ikut orang mujtahid. Orang yang mampu ijtihad tadi ni. Kita ikut dia. Dia ijtihad, kita ikut dia. Bila tu nak taklid tu tak kalah lemah daripada martabat yang pertamanya dan martabat yang keduanya. Waktu kita dah lemah lah. Lemah ni tak mampu untuk buat martabat yang pertama. Yakin tak mampu. Nak duduk dalam martabat yang kedua pun tak mampu. Kita tak reti nak ijtihad. Tak tahu nak ijtihad dengan benda apa. Maka kita ikut orang yang ijtihad lah. Betul ya? Dah tak mampu taklid. Macamlah dalam masalah fiqh kita ni. Dah kita tak mampu nak buat keluar hukum daripada Quran hadis. Taklid mujtahid lah. Bukan payah apa. Taklid mujtahid. Kita taklid Imam Syafi'i. Mereka orang yang mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Jadi taklid mereka. Dan taklid apa? Ni macam tu lah. Tapi kalau kita dah ada kemampuan, boleh tak kita nak taklid? Tak boleh ya? Kita dah naik peringkat mujtahid dah. Syarat-syarat semua cukup dah. Ketika tu kena ijtihad sendiri. Tak boleh taklid lah.
Boleh jadi puak hak tak taklid dia daripada duk berasa depa mujtahid dah lah. Mujtahid dah. Tebuk Quran tak boleh pi dah. Tu tak ada tebuk hadis lagi, suruh susun sanad hadis lagi pakai ceramah gitu ya. Kalau berasa mujtahid tu kena tengok kerak cermin ni. Piduk depan cermin tengok kerak betul ya aku ni mujtahid. Kamu tahid ya ni. Kena cek betul-betul. Ikut mutahid saja Jahannam. Hak tu yang duk pecah belah. Jadi tak kalah lemah daripada martabat pertama dan martabat yang keduanya. Bersalahan. Bersalahan ijtihad sendirinya. Bersalahan lainlah ijtihad sendirinya. Jikalau ia seorang tu kuasa, mampu pada martabat yang pertama sekalipun, nescaya harus berpegang dengan ijtihad sendirinya. Harus. Maksud dia mampu dapat yakin, tapi dia nak ijtihad, dia nak duduk martabat yang kedua. Harus tak ada masalah apa. Boleh. Yang tak boleh, bila mampu ijtihad, nak pi taklid, itu tak boleh. Dia kena ijtihad ni lah. Bab apa macam tu lah. Bab apa, nanti kita akan tengok bab menghadap kiblat sama juga. Menghadap kiblat sama juga. Jadi bila kita ni dah mampu ijtihad ni tak boleh taklid dah waktu tu. Tapi bila kita tak mampu, maka ketika tu boleh untuk kita ni taklid, mengikut. Waktu tu kita kena mengikut lah. Betul. Cuma kalau kita dah mampu dapat yakin, mampu dapat yakin kita nak ijtihad, boleh, tak ada masalah apa. Boleh. Sebab tu dia kata bersalahan ijtihad sendiri. Ijtihad sendiri ni maksudnya martabat yang kedua. Jikalau ia seorang tu kuasa pada martabat yang pertama sekalipun, nescaya harus berpegang dengan ijtihad sendiri. Maksudnya martabat yang kedua. Kalau dia mampu hak pertama nak duduk nombor 2, boleh, tak ada masalah apa. Boleh. Cuma bila mampu nombor 2 nak turun pergi duduk nombor 3 tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Dia kena tak mampu nombor 2 baru boleh turun pergi nombor 3. Boleh faham lah. Inilah mana ni yang kata lemah daripada martabat yang pertama dan martabat yang kedua ni. Yang kata tak mampu martabat yang pertama, tak mampu martabat yang kedua ni, inilah pada hak orang yang tiada buta. Hak ni tu cerita ni orang yang tak buta, orang yang celek. Untuk geng-geng celek. Adapun orang yang buta, kalau dia tu buta, mata tak nampak, maka harus ia orang buta taklid akan orang yang mujtahid. Boleh dia nak taklid mujtahid terus. Rayah pada kata harus tu sampai terang tak? Dan jikalau ia orang buta tu kuasa ijtihad sendirinya sekalipun, walaupun dia ada kemampuan untuk ijtihad sendiri, dia boleh duduk martabat yang kedua dengan sendiri, tapi disebabkan dia buta, dia boleh taklid terus. Tak payah duduk martabat yang kedua, tak apa. Tu. Ni dia ada keringanan lah. Untuk orang buta ni dia ada keringanan. Tapi orang celak, dia kena pastikan memang dia tak mampu dia duduk dalam martabat yang kedua. Ketika tu barulah dia boleh turun kepada martabat yang ketiga, iaitulah taklid. Hak ni maksud yang kata masuk waktu. Kita duk baca kitab fiqh hak ringkas-ringkas, dia kata syarat ialah syarat sah sembahyang masuk waktu. Masuk waktu. Apa masuk waktu lagu mana? Yakin masuk waktu ataupun zon masuk waktu. Hak tu yang kita nak. Yakin masuk waktu ataupun zon. Zon dengan ijtihad ataupun zon dengan taklid. Tu. Tu dia kena pecah dia elok. Tu maksud daripada masuk waktu tu. Habis. Tengok dia kata lagi, maka jika sembahyang seorang, padahal dalam keadaannya seorang tu tiada ketahui masuk waktu dengan mana-mana 1-3 martabat yang tersebut itu. Tak ada satu martabat pun kat dia. Dia tak tahu masuk waktu dengan mana-mana satu daripada martabat itu. Misalnya seperti sembahyang dengan gamak-gamak, dia gamak masuk ni.
Masuk ada perut mayang tu takbir tu dia duk buat agak-agak gitulah. Gamak-gamak dia tak ada taklid. Dia tak ada nak ijtihadkan masuk waktu, tak ada. Yakin jauh lagi lah. Yakin tak ada ijtihad, tak ada taklid, tak ada. Jadi dia agak-agak masuk mayang. Okey. Hak jenis macam ni jawab bagi jika semayang tu nescaya tiada sah semayang dia. Tak sah semayang dia. Tak sah mayang buat dia ni tu. Tak sah. Tu tengok dia kata. Dan jikalau betul masuknya sekalipun. Tu. Tu. Nah, tak ada pening tu. Nah, tu dia kata. Ghayah pada kata tak sah tu sampai tahap mana yang kata tak sah tu? Dan jikalau betul masuknya waktu semayang sekalipun, walaupun betul masuk waktu. Memang dalam waktu pun. Tapi dia main agak-agak gitu. Masuk pak mayang. Nah, walaupun betul tetap tak sah. Tetap tak sah. Tu dia nak letih betul ya. Dia mengaji lah senang ni. Nak buat cara dia. Cara nak senang dia mengaji tu. Sebab apa tak sah? Dia gamak-gamak ya. Maksud dia tak ada mana-mana daripada tiga tu. Tiga martabat tu tak ada unsur. Yakin tak ada, zon pun tak ada. Zon pun tak ada. Sebab apa? Alasan yang pertama, kerana tak cukup syarat sah. Mana syarat sah? Masuk waktu. Dia duk ingat syarat sah mayang masuk waktu, buat dalam waktu. Dah. Bukan hal tu. Bukan nak buat dalam waktu. Masuk waktu tu, yakin masuk waktu ataupun zon masuk waktu. Tu maksud bagi masuk waktu. Bukannya buat dalam waktu tu, buatlah waktu lah. Tapi kena ada hati dia tu keyakinan kata masuk waktu ataupun sengkaan kata masuk waktu. Tu maksud bagi masuk waktu. Boleh faham tak? Jadi bila dia tak ada syarat ni, dia tak ada yakin, dia tak ada zon, maksud dia tak ada syarat masuk waktu. Tak ada. Bagi dia tak ada syarat. Bila tak ada syarat sah, automatik semayang tak sah. Satu. Lepas tu kita kena ingat ke ni. Ulama fiqh kita dia letak kaedah macam ni. Kaedah dia al-i'tibaru fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri wa fil uqudi bima fi nafsil amri. Jadi ulama fiqh kata apa? Al-i'tibaru fil ibadati. Ambil kira pada masalah ibadah. Kita nak ambil kira masalah ibadah ni bima fi dhannil mukallafi. Dengan barang yang pada zon ataupun sengkaan mukallaf. Satu. Ibadah kena ingat satu benda dia kena ada zon mukallaf. Tu nombor satu. Untuk ibadah. Nombor dua, wabima fi nafsil amri, dan dengan barang yang pada nafsul amri. Maksud nafsul amri ni diri pekerjaan tu. Maksud dia realiti dia macam tu, wakil dia macam tu. Okey. Dia kena ada dua benda ni. Untuk ibadah kena ada zon mukallaf, sengkaan mukallaf. Yang kedua kena ada nafsul amri, diri perkara tu betul, tepat. Tu. Diri perkara tu tepat, tak lari. Macam masalah masuk waktu, kita kena ada zon dalam hati kita. Kita kena ada pegangan dalam hati kita mengatakan waktu dah masuk. Hak tu orang panggil zon mukallaf. Pegangan hati ni waktu dah masuk. Yang kedua, realiti bagi bagi sembahyang kita tu memang jatuh di dalam waktu. Realiti dia memang macam tu. Dia tak terkeluar daripada waktu. Cukup dua ni dikira sah sembahyang tu. Sah sembahyang dengan dikira ditilik kepada masuk waktu tu lah. Jadi dua benda ni. Kalau dia ni tak ada zon, awal lagi habis. Habis. Jadi kat sini dia tak ada zon, dia hanya gamak-gamak macam tu ya.
Dia tak ada i'tiqad mengatakan waktu masuk, tak ada. Jadi awal lagi lingkup dah mayang dah. Walaupun nafsul amri tu ada. Ya, nafsul amri ni sembahyang tu berlaku di dalam waktu. Walaupun nafsul amri tu ada, tapi zan tak ada. Zan mukallaf tu tak ada. Bab ibadah kena ada dua-dua ni kena berhimpun. Zan mukallaf, nafsul amri. Dua benda ni kena berhimpun. Tapi masalah akad, ulama fiqh kata wa fil uqudi bima fi nafsil amri. Dan pada masalah akad jual beli, hak ni dia tilik kepada nafsul amri saja. Tak ada zan tak apa. Dan tak ada zan tak apa. Tu masalah akad. Contoh kita kata laki ni dia kalau pak dia mati, motor memang jadi hak dia lah. Nampak dia mati, motor jadi hak dia. Waktu tu pak dia tak mati. Dia bawa lah motor nak pergi jual. Waktu tu motor pak dia lagi. Pak dia duduk sakit kat rumah. Nah, kalau ikut hak pak dia, sah dah dia jual waktu hak pak dia? Tak sah lah. Sebab tu milik pak dia bukan milik dia. Dia pergi jual apa? Jadi dia bawa dalam perjalanan, dia bawa pi, pak dia matilah kat rumah. Nah, mati seorang-seorang kat rumah. Yang dia keluar pergi nak jual motor. Nah, tak apalah, dalam perjalanan pak dia mati, dia sampai kedai tu, dia jual motor tu. Sah tak dia jual motor tu? Sah, sebab waktu tu dah milik dia. Nafsul amri ni, realiti dia, motor tu memang milik dia, sah dia jual. Dia ada tak zan kata sengkaan ataupun pegangan hati dia yang mengatakan pak dia mati kat rumah? Tak ada. Dalam hati dia tak ada benda tu. Dia pun tak tahu kata pak dia dah mati dah. Tapi wakil dia, pak dia dah mati. Dan hak tu milik dia, sah dia jual. Jadi dalam bab akad, dia tak perlu kepada zan mukallaf, tak perlu. Nah, dia kira duduk dalam realiti benda macam tu, cukup syarat apa semua, sah. Nasah. Gitu. Tu dalam bab akad. Tapi dalam bab ibadah, dua benda. Zan mukallaf, nafsul amri. Kena ada. Boleh faham lah? Jadi kat sini, masalah kat sini, dia tak ada zan mukallaf kat ni. Zan mukallaf tu dia tak ada. Dia gamak-gamak tu, dia mayang gamak-gamak tu. Maka hak ni, sembahyang dia tak sah. Rayah dia, dan jikalau betul masuknya sekalipun. Jikalau betul masuknya waktu sembahyang tu lah, sekalipun, walaupun betul masuk waktu sembahyang tu, tetap tak sah. Tetap sah. Tu dia kata, nescaya tiada sah sembahyangnya. Tak sah sembahyang. Apa maksud tak sah ni? Tafsir. Tiada jadi fardu dan tiada jadi sunat. Fardu pun tak jadi, sunat jadi. Habis itu jadi apa? Selamat. Betul. Turun naik sunat. Dia gitu lah. Tu dia kata hanya sia-sia sahaja sembahyang itu, sia-sia, free. Tok guru saya kata peri gitu dia. Peri. Benda hak ni dah selalu jadi bila kita nak bertobang. Jadi kita kata waktu mana nak masuk apa, mungkin pelan di tengah itu ada kena orang yang apa yang kita tak boleh nak istihad dengan dia sebab dia pun bukan orang Islam. Waktu kita nak bertobang kan, sebab kita tak pasti macam zuhur, asar, subuh. Kita tak pasti masa waktu. Kita tak boleh cari dengan apa-apa. Contoh dia macam jam dekat handset ke. Dia payah sikit lah. Dia patut, kalau kita boleh cari dengan apa-apalah penunjuk, contoh dia handset ke ataupun tapi kapal terbang daripada umum lah, kapal terbang ni tak ada umum lah. Ada di depan meja tu pun ada di dekat skrin tu ada lah. Tapi setahu saya tak ada. Ya ada tu kalau macam tanya Rusia ke mana. Ni kapal terbang orang kapal dia payah patutnya hak ni kita kena beringat untuk ijtihad dengan apa-apa lah. Dengan apa-apa alat yang kita boleh ijtihad lah. Dengan kita kira masa kan, kira masa payah juga pasal pi negara orang ni. Payah lah. Tanya orang, nak tanya orang tak ada lah. Nak mayang gamak-gamak memang tak sah dah. Memang tak sah dah. Cuma kita usaha ijtihad dengan apa-apa lah.
Nah, dia tak ada pilihan melainkan satu je. Benar lah, kalau kita boleh ijtihad, kena ijtihad lah dengan apa-apa yang menunjuk kata masuk waktu. Cuma kalau tak tepat semayang kita tu, dia akan jadi qada tu lah. Nah, kalau tak tepat dengan nafsul amri, maksudnya semayang kita tu luar pada waktu, jadi qada. Nah, jadi qada. Tu. Habis hang tu. Dia kata apa? Tahu lah. Jadi hanya sia-sia sahaja semayang itu. Maka wajib ulang semayang itu, wajib ulang. Nah, wajib ulang. Ulang ni kalau waktu tak habis, kalau waktu habis qada. Kena qada balik. Habis yang masa kita nak semayang adik-adik. Lepas tu kita lupa semayang. Jadi tak aktif dah. Tak apa. Nah, dia kalau habis semayang dah, kira kita habis semayang dengan yakin, dia tak memberi bekas syak kita lepas tu, tak bagi bekas. Kecuali kalau kita yakin betul semayang kita luar pada waktu, tu dia akan bagi kesan. Tapi kalau kita ni lepas dah habis semayang bagi salam, lepas tu kita main syak, dia main lah. Baru main duk syak. Kalau syak gitu, dia tak bagi kesan dah pada semayang kita terpakai. Nah, tak ada masalah apa. Tak payah layan tu. Nak syak tu tak payah layan. Tu. Tapi kalau kita yakin, memang tengok Allah, subuh memang tak masuk lagi ayam ni. Nah, tangkap meleh terus tu. KFC ayam tu. Panjang kita memang kita dah ijtihad pakai dia. Nah, ijtihad dah, tapi dia pula pi ke kokok awal tu. Esok dia di lauk. Jadi jenis macam tu. Nah, sembahyang dia lagi kita akan tengok. Nah, kalau kita sembahyang tersalah nafsul amri, zan mukallaf tu ada, sebab kita ijtihad. Kita dah ada zan mukallaf. Cuma nafsul amri kita tak betul. Nah, dia jadi guna lagi dah bang. Tengok dia kata, adapun jika sembahyang ia dengan ijtihad atau dengan taklid akan orang yang mujtahid. Taklid ni kalau tak mampu untuk ijtihad, jangan lupa tu. Nah, taklid ni dia martabat yang ketiga, tapi bila dia tak mampu yang pertama dengan yang kedua, baru boleh pergi martabat yang tiga. Dan nyata tersalahnya, lepas tu nyata jelas kata silap, benar tu, silap. Dan diketahuinya selepas salam, dah salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu kata, dia yakin kata salah. Nah, salah, itu salah ijtihad. Nescaya jadilah semayang tu qada. Semayang tu jadi semayang qada. Qada mana? Daripada jenis semayang itu. Jenis dia, kalau kita semayang tu subuh, maksud dia kalau kita ada qada subuh, dia akan jadi qada subuh. Tu kalau ada qada lah. Kalau ada qada. Kalau kita ni mana ada qada, kita memang jaga subuh-subuh daripada balik lagi, memang duk jaga subuh tok wali kita ni. Maka dia kata, dan jika tiada qadanya semayang tu, kalau tak ada qada, maka jadilah ia semayang itu sunat mutlak. Dia sunat mutlak, dapat pahala sunat. Tu ada zan mukallaf, tak ada nafsul amri. Nah, nafsul amri dia tak ada. Nah, realiti sembahyang tu betul-betul sebenar, sembahyang tu jatuh di dalam apa? Dalam waktu tu tak ada. Tapi dia ada zan. Maka hak jenis macam ni, sembahyang tu kalau ada qada jadi qada, kalau tak ada qada jadi sunat mutlak. Maksud dia tak sia-sia macam tu lah. Nah, tak sia-sia. Hasil. Mayang. Hak ni dia satu kita kena faham, dia tak mampu nak ijtihad. Dia duk habis duk terlentang dah tu lah. Satu kita kata gitulah, dia tak mampu nak ijtihad. Jadi dia dengar azan. Maka dia taklid orang azan tu, dia ikut orang azan tu. Tengok orang gila duk azan bawah tu. Orang gila duk azan, dia pun tak tahu. Lepas tu mau dengar azan betul lah. Jadi macam mana? Hak ni dia jadi macam masalah tak sah juga. Maksud dia sembahyang tu kalau ada qada dia akan jadi qada. Nah, kalau tak ada qada dia jadi sunat mutlak. Nak kena sembahyang lain tu dia habaq dah, dan wajib ulang sembahyang itu. Wajib ulang.
Nah, wajib ulang balik sembahyang tu. Dia ni, okey, kawan ni dia ijtihad 5 hari. Nah, 5 hari dia ijtihad. Dia ijtihad, kita kata sembahyang subuh lah, pakai ayam tadi, pakai ayam. Nah, hari pertama pakai ayam tu tak betul dengan waktu. Hari kedua tak betul, hari ketiga tak betul, hari keempat pun tak betul, hari kelima pun tak betul. Ayam kokok awal menyang. Okey. Berapa hari dia nak kena qada? Soalan pelik lah. Berapa hari dia nak kena qada? 5 hari dia sembahyang subuh tak betul waktu. Tapi ijtihad pakai ayam tu. Berapa hari nak kena qada? Ha? Sehari. Sehari. Sebab apa? Sebab hari pertama, okey, hari pertama kalau dia tak ada qada dulu, sunat jadi sunat mutlak. Hari kedua dia akan jadi qada bagi hari yang pertama. Ketiga, qada bagi hari yang kedua. Keempat, qada bagi hari ketiga. Kelima, qada bagi hari yang keempat. Jadi qada satu je. Nah, satu je. Gitu. Jadi sehari je. Nah, sehari je. Habis tu. Dan jika sudah habis waktunya sembahyang itu, maka wajib ia qada sembahyang itu. Nah, kena qada lah. Kalau ada waktu ulang orang panggil ulang, orang tak panggil qada. Kalau dalam waktu dia nama dia ulang. Tapi kalau dah habis waktu nama dia qada. Nah, qada. Itu istilah lah, istilah. Maka tuan-tuan dan saudara-saudara ni ceramah lah. Nak ceramah musoleh ni. Dia masuk ceramah ni. Dia nak buat tausiah sikit. Jangan ikut cakap syaitan. Dia buh dah. Kerana syaitan itu hasad dengki. Tidak kira malam siang. Hanya cari jalan apa-apa yang boleh jadi berpecah belah anak Adam. Dan masuk neraka semacam dia, semacam syaitan lah. Tu panggil dia. Itu muqaddimah. Nah, muqaddimah ceramah musoleh. Maka berkata syaitan, sembahyang yang ditinggal dengan sengaja itu tiada wajib qadanya. Atau dah setan mana ni? Nah, tahu dah. Ni tak ada setan lagi lah. Nah. Ada dulu kan duk ajak tu. Nah, orang negeri kita kan tak tahu. Nah, ada duk ngajak kata sembahyang sengaja tak payah qada. Kalau tinggal sengaja tak payah qada. Hak nak kena qada kalau tinggal dalam keadaan kita terlupa ataupun kita terlena, hak tu kena qada. Sebab dalam hadis sebut terlupa dengan terlena. Sengaja Nabi tak sebut. Setan ni pun kata hak sengaja tak payah qada, hak terlena dengan terlupa aja qada. Betul ikut zahir hadis ni. Sebab tu Tok Guru ni debuh terus ya. Jangan ikut cakap syaitan ni. Nah, jangan ikut. Memang ada ajaran macam ni. Nah. Ada, nah. Tak jauh dengan kita. Nah, habis tu. Ni tak payah lah pukul 10 dah. Nantilah kita tengok lain setan ni nak kata apa. Nah. Dia memang kerja depa nak pecah belah lah. Dia tak ada kerja lain. Nah. Orang tanya saya bagi ni masalah tu lah. Masalah tanda orang tu lah. Maka tuan-tuan tanda orang tu lah. Orang tanya masalah